一切所有皆从主领受。自从我心中他慈恩深厚，我无所夸口，骄傲自矜，我只是个罪人，蒙救恩。我是个罪人，蒙救恩，蒙主的恩典得重生。赞美主耶稣，荣耀都归天父。我只是个罪人，蒙救恩。从前我遇着罪恶辖制我，使我的脚步远离神的国。蒙主来寻找，无限欢喜。我只是个罪人，蒙救恩。我是个罪人，蒙救恩。蒙主的恩典得重生。赞美主耶稣，荣耀都归天父。我只是个罪人，蒙救恩。流泪及无语要爬山可成，为靠主怜悯使我免沉沦。罪恶虽恐吓令我爬升，但我虽是罪人难蒙恩。我是个罪人，蒙救恩，蒙主的恩典得重生。赞美主耶稣，荣耀都归天父。我只是个罪人，蒙救恩。罪人蒙大恩，喜乐充满心，深愿能爱主，为他传福音。高声的欢唱，告诉世人，我只是个罪人，蒙救恩。我是个罪人，蒙救恩，蒙主的恩典得重生。赞美主耶稣，荣耀都归天父。我只是个罪人，蒙救恩。 Selamat sore ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 主所爱的姐妹们，午安！ Kita ketemu kembali dalam persekutuan ini. 在这个机会上，我们再次相会。 Sore ini 这个下午， kita lanjutkan belajar dasar-dasar dari iman Kristen. 我们继续来学习，就是基督教的这个教义。 Kalau secara singkat, 简单来说， kita bisa menyimpulkan seperti ini. 我们可以这样的把它理解， Bahwa Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya juga manusia. 就是神创造万物，包括里面的世界以及人类。 Kemudian manusia jatuh dalam dosa. 接下来，人跌入最终， Semua manusia yang lahir ke dalam dunia adalah keturunan orang berdosa. 每个出生在这个世界里的都是有原罪的。 Allah mengasihi manusia. 神爱世人， Allah tidak mau manusia binasa. 神不愿意人灭亡， Karena itu Allah mau menyelamatkan manusia. 所以神要拯救世人。 Sepanjang sejarah manusia, 在人的整个历史当 Allah 中， memakai berbagai cara 神使用很多的方式， untuk berfirman kepada manusia. 就是向人宣扬、传讲 Tetapi 信息。 puncaknya 但是它的最高潮、最终点就是， Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia. 就是神差派他的独生子 Yang 到世界来， menebus dan mau menyelamatkan manusia. 就是要赎回罪人，然后拯救罪人。 Dan dengan demikian, 接着这样， pada akhirnya 最终 segala sesuatu akan dipulihkan kembali. 所有已经败坏的将要被恢复起来， Dan itu di dalam kekekalan. 那是在以后的永恒里。 Nah, inilah sebenarnya kalau kita mau bilang inti ataupun kesimpulan dari Alkitab atau firman Tuhan.
这就是圣经里的总纲。 Dan ini kita sebut sebagai sejarah keselamatan Allah. 我们称它为神救赎工价的这个历史， Ataupun ada yang menyebutnya sebagai rencana keselamatan Allah. 就是神拯救的旨意。 Nah, kita akan berdoa sekali lagi. 我们先来做个祷告。 Bapak, kami bersyukur untuk waktu ini dan sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Secara khusus kami mau belajar pengertian dosa. Ya, Tuhan menolong kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Kita baca terlebih dahulu Roma pasal 3 ayat 23. 我们先打开经节，就是在罗马书第3章第23节。 Roma 3:23 berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。 Nah, ada mungkin yang bertanya seperti ini, ibu-ibu ya. 姐妹们，也许有些人会这样的问： Apabila dunia dan manusia ini diciptakan dengan baik pada mulanya, mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dalam dunia ini? 假如起初这个世界被创造是这么美好的，为什么在这个世界里还有这个苦难，还有这个败坏？ Nah, di dalam pengertian iman Kristen, 在基督教的信心里面， jawaban terhadap pertanyaan ini ada hubungannya dengan dosa. 这个答案跟罪是有关系的。 Dosa memang adalah permasalahan terbesar dalam hidup manusia. 罪就是在人生活上最大的问题， Karena dosa, manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. 因为罪以至于人与神的关系破裂了， Bahkan manusia mendapatkan hukuman kekal dari Allah. 甚至从神给人的刑罚是永恒性的。 Manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. 当人跌入最终的时候，人失去了神的荣耀。 Dan natur dosa melekat pada manusia. 罪的原则一直在我们原本的里面已经有了，原罪已经在我们身上了。 Sadar atau tidak, kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan dia tidak punya kemampuan untuk membebaskan dirinya dari ikatan dosa. 我们觉不觉悟，我们理不理解，这个跌入在最终，造成我们不能够有自己的能力来把我们从这个被罪捆绑当中自己释放出来。 Tapi yang parahnya begini, kita manusia merasa bahwa kita baik-baik saja. 但是成为人，我们常觉得我好好的啊， Kita merasa, ya kan saya bebas. 我觉得我可以有这个自由。 Sebenarnya tidak ada yang bisa disebut kita ini bebas. 其实没有叫做自由之计划在人本身， Karena kita sudah di dalam kondisi berdosa. 因为我们已经在罪当中了。 Jadi akibatnya masalah dosa ini menjadi masalah universal, masalah seluruh umat manusia. 所以这个罪的问题成为是世界性的， Artinya menurun, menyebar kepada keturunan Adam dan Hawa. 就是从亚当夏娃的后代一直延续到全世界，普遍的。 Nah, itu sebabnya kita mengenal dalam iman Kristennya ada dosa keturunan. 所以我们在基督教的教义里面，我们知道有一个原罪的这计划。 Dosa membawa dampak yang buruk bagi dunia ini. 罪对这个世界带来了不好的影响。 Nah, di dalam dunia ada apa? 世界上有什么呢？ Peperangan, 有战争， kriminalitas atau kejahatan, 就是有这些的 kejahatan, 败坏的行为， kemiskinan, 贫穷， kelaparan, 还有就是饥饿， wabah penyakit 还有这些疾病的蔓延， dan sebagainya. 还有很多很多的 Nah, bencana alam sebetulnya juga berkaitan dengan ini. 天灾也进入到这个里面。 Jadi semua permasalahan ini adalah buah nyata dari hadirnya dosa di muka bumi. 所有这些发生的，就是这个因为罪行在世界上所产生的后果。 Sekarang kita mau lihat apa pengertian dosa.
我们现在来理解一下罪是什么。 Pertama, dosa adalah kegagalan untuk memenuhi standar Allah. 罪就是我们失败了，来达到神的标准。 Dalam kitab Imamat ada firman Tuhan berkata begini. 在利未记里有这样说到， Ya, di dalam Imamat 19 ayat 2 berbicaralah Tuhan berkata kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 就是在利未记第19章第2节，你要晓谕以色列全会中说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。 Allah di sini memberikan satu standar kepada manusia yaitu hidup kudus. 神在这里给了人一个标准，就是要活在圣洁里。 Kudus artinya dipisahkan secara khusus, dikhususkan sehingga orang percaya harus memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia ini, dari orang yang tidak percaya atau belum percaya. 这里神要求我们的过着圣洁的生活，就是与众不同的，就是被特别的一群活在主所要的圣洁的生活当中。 Nah, ketika manusia tidak dapat menjaga kekudusan dan menjadi cemar, maka dengan demikian manusia gagal memenuhi standar Allah. 当人不能够达到神的要求，而且被罪污染了，那我们就已经与神达不到神要我们过圣洁的生活的标准了。 Yesus mengutip ayat di atas dan mengganti kata kudus dengan kata sempurna. 耶稣把上面的这个完全、这个圣洁的生活，把它改成为一个完全。 Dengan demikian, standar yang Allah berikan kepada kita sebenarnya adalah kesempurnaan. 其实神要我们的过的圣洁就是完全，跟这个完全 Yesus 就是 Kristus 相同的。 berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. 就是在马太福音告诉我们说，你们要像父这样的完全。 Nah, itu yang pertama ya. 那是第一 Jadi 点， sebenarnya dosa itu gagal memenuhi standarnya Allah. 就是罪，我们不能够达到神的要求、神的这个标准的时候，就成为罪了。 Yang kedua, 第二点， dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 罪就是我们对神刑法，我们犯规了，我们对神的刑法犯规了。 Dalam perjanjian lama, Allah memberikan standar normatif atau yang berlaku yaitu hukum Taurat. 在旧约里面，神已经给了我们这个律法。 Kalau tidak mematuhi hukum Taurat, maka itu berdosa kepada Tuhan. 假如我们没有遵循这个律法上所写的这个条例的话，我们就已经犯罪了。 Nah, di dalam perjanjian baru, 在新约里， di 1 Yohanes 3 ayat 4, 约翰 Isu 约翰一书 disancang 第 tisi 3章第4节， mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu melanggar hukum Allah. 也告诉我们每一个已经犯罪的人，就是已经犯了神的律。 Jadi dosa itu artinya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 罪就是犯了没有达到，就是犯了神所立下的律法，我们没有遵循它。 Nah, di dalam surat Paulus juga Paulus mengatakan sebetulnya dosa itu sebetulnya sama dengan kedurhakaan, dan durhaka itu sebenarnya sama juga dengan artinya melanggar hukum Tuhan. 保罗也曾经也这样的告诉我们，罪就好像一个悖逆，悖逆同样也被称为罪。 Hari ini kita punya firman Tuhan. 今天我们有真理， Firman Tuhan adalah standar. 真理就是一个标准。 Jikalau kita tidak mematuhi perintah Tuhan, 若是我们不遵守神的这个律法的话， hukumnya Tuhan, 神的刑罚， maka itu sebenarnya kita berdosa kepada Tuhan. 神的律法，假如我们不遵守神的律法，其实我们已经犯罪了。 Maka sekarang coba kita pikir-pikir ya, betapa sering juga kita melanggar firman Tuhan, bukan? 所以我们现在要自己审查一下，到底我们有多长的已经犯罪了，就是不遵循神的律法。 Kadang sadar, kadang tidak sadar juga. 有的时候是我们
觉悟了，但是有的时候我们在不知不觉当中我们犯了这个 Kadang-kadang 罪， kita tidak sengaja. 有的时候我们故意，有的时候我们不是故意 Tapi 的， ada waktunya mungkin kita tidak sengaja. 但是有的时候我们也在不知不觉当中我们犯罪了。 Oke. Jadi yang pertama gagal memenuhi standar Allah, yang kedua adalah melanggar hukum Allah. Nah, sekarang yang ketiga, dosa itu adalah pemberontakan terhadap Allah. 第三点就是我们对神叛逆。 Di dalam Kejadian pasal 3, iblis menggoda manusia. 在创世纪第3章，这个魔鬼怎么样的诱惑人？ Itu iblis berkata ya melalui ular ya, kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama seperti Allah. 就是他告诉夏娃说：“你假如吃这个果子的话，你就好像一样神。” Apa artinya? 他的意思是什么呢？ Artinya bahwa kamu bisa menjadi seperti Allah, itu yang menentukan, Allah yang memegang otoritas tertinggi. 他魔鬼的意思是，当你吃了，你就好像神，能够掌控最高的权柄。 Ketika seseorang berbuat dosa, 当一个人犯罪的时候， sebenarnya dia sedang menjadikan dirinya sebagai Allah atau penguasa atau penentu bagi dirinya sendiri. 就是当一个人犯罪的时候，他其实正在把他自己当成自己的神，把他自己当成他对他本身的掌控者。 Orang yang berbuat dosa, dia ingin keluar dari otoritas Tuhan atau Allah karena dia merasa dia punya otoritas terhadap dirinya. 一个犯罪的人想要从神的掌控当中出来，因为他觉得我对我本身，我有这个权利来对待我自己本身。 Misalnya ya, 比如说， dia merasa bahwa ya hidup ini milik saya sendiri. 这个生活是我自己本身的， Jadi mau saya apakan hidup saya, mau saya apakan tubuh saya, ya sesuai keinginan saya. 我要怎么样过我的生活，我要怎么样对待我的生活，这是我的权利。 Orang lain tidak berhak mengatur. 其他的人， Ya. 你没有权利来怎么样来 Uh, 要求我怎么过。 agama, mau gereja atau agama apapun tidak berhak mengatur. 无论是什么宗教，你都没有权利来管辖我。 Mau hati saya bilang apa, pikiran saya mau bilang apa, saya mau buat apa, itu semua adalah saya pribadi dan tidak ada urusan dengan orang lain. 我的心思意念想做什么，那是我本身的，跟他人没有关系。 Waktu saya. 时间是我的， Kalau duit saya juga. 财务钱财也是我的。 Nah, sebenarnya ya ibu-ibu ya, di dalam dunia ini, kalaupun kita tidak punya agama, kalaupun ya kita tidak punya agama, 姐妹们，也许我们在这个世界上，纵然我们没有宗教， kalaupun kita tidak ada tidak ada agama, tidak ada kepercayaan, tidak ada kitab suci, 我们没有信仰，我们也没有圣经。 benar gak kita ini sebenarnya atau bisa hidup sebebas-bebasnya? 那我们可以按照我们所谓的自由来自由，按照我们所的自由来生活吗？ Sebenarnya tidak bisa, bukan? 其实是不能的。 Mengapa? 为什么呢？ Ya karena apa ya, di dalam dunia ini kita ini bukan sendirian. 因为在这世界上，我们不是独自一人，独自一个人生活而已，不 Kita 是的。 hidup ya, itu bersama dengan orang lain di sekeliling kita. 我们人是群体生活的一个 Ya. 人， Jadi ketika kita mau bebas sebebas-bebasnya, itu kita bisa melanggar haknya orang lain. 当我们要过我们所谓的生活，其实我们已经犯了、亏欠了，或者是 Ya. 让别人受损了，已经 Kita bisa itu melanggar batas orang lain, melanggar hak orang lain. 我们已经侵犯了其他人的自由，也侵犯别人的所谓的他们自己生活的样式。 Sekarang saya tanya ibu-ibu. 现在我来问姐妹们， Kalau seperti itu, kira-kira ya, contoh ya, kalau contoh lah kita ada orang, dia itu seenaknya aja pokoknya, ya. 比如说有一个人，他就随他的心意， Oke, seenak dia, ya. 就随他，他随便的 Kalau 随他的 kita
方 Kalau 便。 kita jalan kan sebelah kiri kan. 我们跑是通常是向左， Lalu dia ini suka-suka dia, mau tengah, mau kanan, pokoknya suka dia lah. 那他就跑的方向呢，就随他的自由，要向左可以，要向中间，向右边就随他吧。 Nah, sekarang saya tanya, kalau Nah. suatu hari terjadi kecelakaan 那假如有一天发生这个车祸的时候， karena dia ini ugal-ugalan, 因为他是随随便便的来开车， apakah Anda bisa mengatakan, oh ya nggak apa-apa, kan kita sama-sama bebas ya, kamu juga bebas, saya juga bebas. Apakah bisa begitu? 我们可以这样跟他说无所谓，因为大家都是自由人，你随你的便，我随我的自由。 Kan nggak bisa begitu. Ibu. 当然不可以这样啊， Ya toh? 是不是呢？ Sekali lagi saya bilang, sekalipun kita tidak punya agama, kita tidak bisa bebas sebebasnya, karena kita pasti akan nanti melanggar hak orang. 纵然我们没有宗教，我们也不能够自由的生活，因为我们会侵犯了他人的权利。 Nah inilah saya katakan tadi ya, ketika manusia itu dia ingin bebas dari Tuhan karena dia merasa bahwa ya itu tadi dia sebetulnya ingin ya menjadi tuan atas dirinya. 就是当人犯罪的时候，其实他主要的就是要从神的掌控当中自己离开，他想要做他自己的主人。 Kita punya ini ya keinginan daging ini 我们有这个肉身的需要， sebenarnya ini apa namanya keinginan Jiwa. daging. Nah keinginan daging itu Woman. Roma 8 ayat 7 ya. 我们来看罗马书第8章第7节。 Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 罗马书第8章第7节这样告诉我们， Perseteruan ya. Roma 书第8章第7节。 这样我们可以说什么呢？立法是罪吗？断乎不是，只是非因立法，我们就不知何为罪。 非 sorry. 罗马书第第8章 章呀。 Nah, di 8章第7节。 第8章，罗马书第8章第7节，错了，等一下。就是原来体贴肉体的，就是以神为仇，因为不负神的律法，也是不能不，体贴肉体的，就是体贴肉体的。 ya itu ya. Titik artinya itu mementingkan, menekankan, sebut saja, ya kan? 体贴就是说，更看重我们肉体， Iya betul, mementingkan. 就是把我们的肉体当成我们肉体的欲望当成是最重要的。 Nah ini satu pemberontakan terhadap Allah. 其实这对神已经被虐了。 Jadi yang disebut keinginan daging ini bukan sesuatu yang memang alami ya. Contoh kita lapar, kita harus makan, haus, kita harus minum, kita capek, kita perlu istirahat. Ya betul, itu kita perlu. Tapi keinginan itu di sini bukan itu ya. 体贴肉体并不意味说，我们自己身体上的本身需要，可能我们饿了想吃，渴了想喝，困了想睡，这些需要也是我们同样要体贴这样的肉体的需要。 Dia menjadi dosa kalau kita sudah mementingkan ini, lalu batasnya sudah tidak wajar. 但是我们过度的体贴肉体，超越了神给我们的标准，这就已经是犯罪了。 Saya katakan contoh saja ya. 比如有一个例子， Pokoknya itu apa namanya? Di pikiran misalnya hanya makan aja misalnya. Nah, itu. 比如我们的思想填满的就是吃那个。 Makan lebih penting dari yang lain-lain. 对于我来说，吃比其他的都重要。 Tidur kan perlu, betul nggak? 休息需要吗？当 Kita 然啦， perlu ya. 当然需要休息啊。 Tapi kalau sampai tidur ya kerja apapun nggak mau, tidur aja pokoknya, itu sudah lewat gitu batasnya. 但是假如我们什么都不做，什么都不干，我们就是整天躺着睡呀，这也是不对的。 Bukan kalau kita bilang itu sama dengan pemalas kan begitu ya. 圣经里提醒我们，睡过度的人是叫做懒惰。 Dan Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan ya.
神创造男人与女人， Sama-sama Tuhan ciptakan sebetulnya punya keinginan. 同样的，他们都有需要。 Tuhan ciptakan supaya mereka bisa membangun keluarga, rumah tangga. Itu betul. 神创造男女在一起，希望他们就是要他们可以建立他们的家庭。 Tapi kalau laki-laki dan perempuan ya, mementingkan kehidupan pada keinginan baik sebagai laki-laki maupun perempuan, nah itu sudah istilahnya sudah lewat dari batasnya gitu ya. 但是，假如是这个丈夫或是妻子，他们的要求过了这个神所预定的规定的这个立法的话，那已经是叫做超越了犯罪了。 Itu sudah menjadi keinginan daging nanti. 这已经是过度的体贴自己的肉体。 Apalagi sudah di luar dari hubungan yang sah suami istri, apalagi di luar dari hubungan yang resmi sebagai rumah tangga, sebagai keluarga. 特别是这一对夫妻，从他们是已经成为夫妻的，他们越过了他们的界限，各自有各自的私人生活的话，那已经是犯罪了。 Oke, yang keempat. 第四点， Dosa adalah kekejian bagi Allah. 罪对神来说是一个 Nah, kita lihat dulu ya. Ulangan pasal 7. Ya, Senmingci. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 25 dan 26 ya, kita lihat. 我们来看《生命记》第7章 Ya, 25 dan 26. 25到26节。 Patung-patung ilah mereka haruslah kamu bakar habis. Jangan mengingini perak atau emas yang ada pada mereka dan mengambilnya bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah hal yang menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Jangan pula engkau membawa sesuatu yang menjijikkan masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa benci dan jijik terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. 我们来注意第25节到第26节，他们雕刻的神像，你们要用火焚烧，其上的金银你不可贪图，也不可收起，免得你因此陷入网罗。你原是耶和华你一神所这原是耶和华你神所憎恶的，可憎的物你不可带进家里，不然你就成了当毁灭的。与那物一样，你要十分厌恶，十分嫌弃，因为这是当毁灭的物。 Ada istilah di situ menjijikkan ya, yen'u. 这里的中文是非常一定要非常的厌恶。 Ya, yen'u itu ya. 讨厌又不喜欢。 Yang Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka. 是神所不喜悦的。 Nah, di situ yang kita baca tadi memang Allah tidak senang melihat ada penyembahan-penyembahan berhala. 所以在这里我们可以看到，神同样的不喜欢我们有偶像的敬拜。 Jadi sebenarnya kata keji di situ itu artinya sesuatu yang rendah, yang tidak sopan, yang sangat tercela. 这里可憎的物就是一些非常不能够， sangat tidak sopan， 就是没有礼仪的， sangat tercela， 也非常被恨的哦， 是被人恨恶的。 Iya. Nah di dalam kitab Ulangan,在这个生命记里， ada beberapa hal yang Tuhan sebutkan. 主也告诉了我们几件事要注意的。 Tadi kita sudah lihat itu penyembahan berhala ya. 刚才我们看的就是关于拜偶像的事， Ada lagi homoseks. 还有的就是同性恋。 Wah, nah, saya tidak baca lagi ayatnya, tapi itu ada di kitab Imamat ya, di Wiji ya. 这同样在利未记也有记载。 Kemudian ada lagi orang-orang tuh ya mengorbankan anaknya, betul-betul dikorbankan untuk dewa-dewa. 哪里也有献上自己的孩子，为了这些偶像来祭这些偶像。 Mereka yang percaya kepada ramalan-ramalan
bintang-bintang, benda-benda angkasa gitu ya. 也有一些人相信这些算卦，也有一些是相信那些武术，或者是一些的，好像我们称它为降头，还是这一类的。 Semua ini sebenarnya ya saya tidak baca ayat-ayat, tapi semua ini adalah kekejiannya Yen Pu tadi itu ya bagi Tuhan, kekejian begitu. 这些都是神所厌恶、神所憎恶的。Baik ibu-ibu, ya sore ini kita belajar sesuatu apa? Pengertian dosa itu ya. 姐妹们，今天下午我们学习的关于罪，我们理解罪。 Nomor 4 adalah kekejian bagi Tuhan. 第4点，刚才我们刚刚学习的就是神所厌恶的， Nomor 3-nya adalah Di sana. pemberontakan kepada Tuhan. 就是我们对神背叛了 Yang 神。 kedua itu adalah melanggar hukum Tuhan. 第二就是我们犯了神的旨意。 Nomor 1 itu adalah gagal memenuhi standarnya Tuhan. 刚才第1点我们学习的就是我们失败了达到神的标准。 Sore ini itu yang kita pelajari ibu-ibu ya. 姐妹们，今天下午我们就学习这几样。 Kita memang orang berdosa. 当然，我们每个人都是罪的， Keturunan orang berdosa. 我们有原罪，我们生下来就已经有原罪了。 Bahkan kita sudah jadi orang Kristen pun kita kadang-kadang masih bisa jatuh dalam dosa. 纵然我们已经成为基督徒了，无论多久，我们还是会犯罪。 Tetapi ibu-ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. 但是我们要向神感恩， Tuhan mengasihani kita. 神怜悯我们， Tuhan selamatkan kita. 神拯救我们。 Tuhan sedih kalau kita jatuh dalam dosa. 神因为我们跌入罪中，他会非常的悲伤， Tapi Dia tetap mengasihi kita. 但是他会持续的爱 Dia 我们， mau kita kembali. 他要我们回回。 Ibu-ibu jangan ada yang merasa, aduh saya tidak layak, saya nggak mau ke gereja lah, saya nggak mau jadi orang Kristen lah. Nantilah kalau sudah saya tinggal 2-3 lagi nafas saya yang terakhir itu saya baru mau percaya. Jangan juga begitu ibu-ibu ya. 姐妹们，我们不要认为我现在还是在有的时候还在犯罪，我等到我最后的那个几分钟，我才真正悔改归主吧。 Ya. 不要这样，姐妹们。 Saya khawatir ya, kenapa? Takutnya nggak sempat lagi ya. 我担心的不是你，就是你有没有这个机会。 Apakah masih sempat untuk 1-2 tarikan napas yang terakhir itu? Nah itu yang saya khawatirin. 就是我担心你在最后的这个1-2口气里之间有没有机会。 Karena tadi mungkin kita membayangkan ya, oh saya nanti terakhir lah itu udah mau pergi lah ya, mau pergi, saya baru mau percaya. Iya kalau kita masih sempat ya, kalau nggak sempat bagaimana? 就是像牧师说的，我等到那个我最后只剩下2-3口气，我才会改归主吧。但是你肯定你有这个机会吗？ Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神保守我们。 Ya. Mari kita berdoa ya. 我们来做一个结束祷告。 Kesediaan Amoy J,来祷告ya. 我们来做一个祷告。 亲爱的父爸爸上帝啊，感谢神你的保守看顾、恩典和祝福。今天我们姐妹们还可以在姐妹会上相会，虽然还是在这个线上，有的时候我们忙碌起来，连线上的这个姐妹会我们都没有看，但是过了这段时间，我们还可以翻开来看，这是神给我们特大的恩典。虽然在主日崇拜里我们也有信息，但是在姐妹会里的信息同样也是重要的，教导我们姐妹们怎么样在家庭，在成为奶奶、妈妈、女儿、媳妇还是孙子孙女的时候，我们以什么态度来对待我们周遭的人，甚至是我们怎么样来对待神。主啊，帮助我们，很多时候我们自己都在罪里，甚至不知不觉当中我们也犯罪了。我们脾气暴躁，我们说话常常伤了人的心。很多时候这些小行为我们看为是不重要，但是在神看来，其实神对我们应该是会有奢望吧。但是神是超怜悯的神，是非凡，他的爱是大到我们不能想象的，所以我们不用害怕。我们带着我们所有的可能是身体上的软弱，信心里面还不能够成熟到
主要求的地步，但是我们愿意殷勤的跟随神的话，仰望神的话，交托神的话，我相信神一刻都不离开我们。主啊，感谢你把我们每个姐妹放在你的手中，家庭、孩子、周遭的亲戚朋友们、邻居们都能够看到我们跟随主的人的喜乐是从神而来的，不是靠着我们自己做了什么而让我们可以从脸上发出微笑来，而是神让我们心灵得到平安安宁。主啊，感谢你把将要来的日子也托在你的手中，特别是现在现代事也非常的不安全，所以姐妹们无论出入都要非常的仔细小心，把门看好。所以我们再次的把它托在神的手里，愿神保守看顾，把我们的每一天每一个姐妹们每一日所要度的托在你的手中，因为你是全能的神，掌控宇宙万物的主宰，使我们可以称你为父啊，把上帝的神。主啊，感谢你这样的把我们全然仰望交托，奉靠耶稣生命祈求的，阿门。Amin. Ya, selamat sore ibu-ibu. Jadi sampai di sini ya, Tuhan berkati dan sampai bertemu di lain kesempatan. 所以姐妹们，今天就到此，我们下个星期再见。